Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas matematik tingkatan 1 hari ini, kita teruskan bab 4, nisbah, kadar dan kadaran. Hari ini kita akan masuk subtopik baru iaitu kadar 4.2, di mana hari ini kita akan belajar tentang menentukan hubungan antara nisbah dan kadar. Hubungan antara nisbah dan kadar. Dalam video sebelum ni, cikgu ada terangkan mengenai nisbah, iaitu nisbah tu adalah perbandingan antara dua kuantiti yang sama unit. Kita panggil dia nisbah. Dan kadar adalah nisbah khas yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit tetapi saling menghubung kait antara satu sama lain. Biasanya, kadar ni boleh dipermudahkan dan dinyatakan dalam bentuk nisbah. Unit kadar boleh ditukar kepada unit yang setara. Kita tengok contoh ya. Ni contoh yang simple. Kadar RM RM22.50 per 900 gram. Boleh juga ditulis dalam bentuk ni ya, bentuk pecahan, tapi dia adalah kadaran. Jadi dia ditulis dalam bentuk RM RM22.50 per 900 gram. Dia adalah setara dengan RM RM22.50 per 0.9 kilogram. Ya, dia setara. Dia yang bawah ni dia boleh ditukar. Boleh ya? Hubungan antara kadar dengan nisbah. Kadar ni dia nisbah ni dia merupakan perbandingan antara dua kuantiti yang sama unit. Manakala kadar adalah perbandingan yang melibatkan dua kuantiti yang berbeza unit. Ya, ataupun kita panggil dia sebagai nisbah khas. Kita tengok contoh soalan ya. Sini dia ada bagi 4 situasi. Tapi satu situasi ni sudah dia bagi jawapan. Ni soalan ni cikgu ambil dari buku teks muka surat 81 ya. Jadi situasi pertama. Di sini kita mau lihat kadar dalam bentuk nisbah A per B. Dan kuantiti yang terlibat dalam situasi ini nanti kita akan tengok nisbah dalam bentuk A per B. Kita akan tengok juga kuantiti yang terlibat dalam situasi yang diberikan dan unit ukuran. Kita tengok situasi pertama yang ada sudah jawapannya ni. Kita tengok macam mana dia buatnya. Sebuah kereta bergerak sejauh 285 km dalam tempoh 3 jam. Sini dia bagi kita 285 km dalam tempoh 3 jam. 280 dalam nisbah dalam bentuk A per B dia adalah 285 km per 3 jam. Ya. Jadi kuantiti yang terlibat adalah ni kilometer, dia adalah jarak. Jarak dan masa jam. Ya. Untuk unit ukuran sudah ada di sini kilometer dan jam. Jadi kilometer dan jam. Kita tengok lagi situasi kedua. Sebatang pokok tumbuh 24 cm dalam tempoh 4 bulan. 24 cm dalam tempoh 4 bulan. So, nisbah dalam bentuk A per B dia adalah 24 cm
dalam tempoh per 4 bulan. 24 cm per 4 bulan. Okey. Dia punya kuantiti yang terlibat adalah apa? Sini dia bilang sebatang pokok kan? Sebatang pokok tumbuh. Tumbuh jadi dia adalah tinggi. Tinggi dan masa. 4 bulan kan? So, tinggi dan masa. Unit ukuran adalah sentimeter dan apa ni? Bulan. Okay, so kita tengok lagi situasi seterusnya. Jisim bayi bertambah 1,3 kilometer. Jisim bayi bertambah 1,3 kilogram dalam tempoh 60 hari. Okay. Nisbah dalam bentuk A per B dia adalah 1,3 kilogram per 60 hari. 1,3 kilogram per 60 hari. Okay, so kuantiti yang terlibat adalah ni kilogram, dia adalah jisim, dan 60 hari itu adalah masa. Okey, jadi unit ukuran dia adalah di sini sudah dibagi kilogram dengan hari. Jadi kilogram dan hari. Okey. Untuk situasi yang terakhir, denyutan nadi Karim ialah 75 kali seminit. Okay. 75 kali seminit. So, 75 kali dan seminit. Okay. Jadi, 75 kali per seminit tu adalah 1 minit. Kan? Seminit. Okay, jadi dia punya kuantiti yang terlibat adalah bilangan denyutan dan masa. Okay, unit ukuran dia adalah sini kali dan minit. Okay, ya. Kita tengok soalan yang seterusnya, iaitu nyatakan kadar dan dua kuantiti termasuk unitnya yang terlibat dalam situasi yang berikut. Kita tengok yang A. Tambang kereta api untuk 2 orang penumpang dewasa dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur ialah 154. Okey, tambang kereta api untuk 2 orang penumpang ke Johor Bahru ialah 154. Jadi kita diberikan di sini 2 orang dan 154. Jadi kadar sama dengan 2 orang per berapa? RM 154. Atau kita boleh tulis dia sebagai RM 154 per 2 orang. Okey, boleh ya? Okay, untuk unit, 2 unit yang terdapat dalam soalan ni ialah
jumlah wang. Jumlah wang yaitu unit ringgit Malaysia. Boleh ya? Dan satu lagi adalah bilangan penumpang. Oh, orang. Okey, boleh ya? So, dia bilang nyatakan kadar. Ini adalah kadar dia. Kadar dia kita boleh tulis dalam dua bentuk. Itu 2 orang per 154 ataupun 154 per 2 orang. Dan dia punya dua kuantiti termasuk unitnya. Okey, dua kuantiti. Jumlah wang dan kuantiti di unit yang digunakan adalah ringgit Malaysia RM. Bilangan penumpang dan unitnya orang. Okey, boleh ya? Tengok soalan seterusnya. Okey, B, 20 liter air mengalir keluar dari sebuah tangki air setiap kali dipam. Okey. Sini dia berikan kita 20 liter air dan setiap kali dipam. Jadi yang kadar kita boleh lihat di sini kadar 20 liter per setiap kali itu adalah satu kali. Okey ya. Jadi kuantiti dan unitnya isi padu. Sebab ni air kan, liter. Liter dia adalah isi padu. Liter. Ni yang kedua bilangan kali pam. Boleh ya? Tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Iuran tuition Hariri ialah RM 240 untuk 4 mata pelajaran. Okey. Dan diberikan di sini iuran tuition adalah 240 untuk 4 mata pelajaran. Okey, kadar yang kita boleh keluarkan kadar dalam situasi ini adalah kadar sama dengan RM 240 per 4 mata pelajaran. Boleh ya? Okey. Dia punya dua kuantiti termasuk unit, jumlah wang dan bilangan mata pelajaran. Di dalam ya. Okey, untuk D, baja yang digunakan di sebuah kebun seluas 10 hektar ialah 500 RM 500. Okey, jadi yang diberikan adalah 10 hektar dan RM 500. Jadi kadar ya
Kadar sama dengan 10 hektar per RM 500. Okey, jadi dia punya dua kuantiti dia dengan unit adalah hektar ni adalah luas. Hektar ni luas tanah kan? Dia bilang baja yang digunakan untuk sebuah kebun. Luas unit dia hektar dan jumlah wang yang dia gunakan adalah RM. Okey ya, boleh ya? Ya, ini soalan seterusnya. Jadual di sebelah menunjukkan kelajuan dua objek A dan B. Tukarkan unit ukuran untuk menentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Okey, sini dia arahkan kita untuk tukarkan unit. Tukar unit ukuran. Okey. Kita tengok di sini dalam jadual ni kita diberikan objek A dan B. Jadi untuk A 25 meter per saat, untuk B 8 kilometer per jam. Okey, 25 meter per saat, 8 kilometer per jam. Okey, kita buat satu-satu ya. Kita tengok dulu objek A. Objek A. Ya. Diberikan objek A kita diberikan 25 meter per saat. 25 meter per saat. Okey, kalau kita tukar dia dalam bentuk nisbah kadar, kita akan dapat 25 meter per 1 saat. Per saat ni dia ada satu saat. Okey, so objek B. Objek B 8 kilometer per jam. Kita boleh tulis dia 8 kilometer per 1 jam. Tapi di sini kita mau soalan ni arahkan kita tukar unit ukuran. Jadi jam dengan kilometer besarkan dari meter dengan saat. Okay, ini jauh bezakan. Kita tukar yang besar ni, kita tukar dia kepada yang unit yang kecil, lebih kecil. Jadi 8 kilometer kita mau jadikan dia meter. Kita mau kasih sama dia punya unit. Okay, jam ni kita mau tukarkan kepada saat. Jadi kalau kilometer, kalau kita mau tukar pergi meter, 8 ni kita akan darab 1000 meter per dengan 1 jam darab 60 baru minit kan. 60, kalau kita darab 1 jam darab 60, kita akan dapat minit. Kita darab lagi dengan 60, baru kita akan dapat saat. Okay, jadi 8 darab 1000 meter, kita akan dapat 8000 meter per dengan
3.600 saat. Ya, jadi kita permudahkan ni 8.000 meter 3.600 saat, kita akan dapat 2.22 meter per saat. Okey, kita sudah dapat unit yang sama dengan objek A. Jadi kita start dari sini, kita boleh buat sudah perbandingan antara A dengan B. Okey, kita tengok objek A. Dia per saat dia 25 meter dan B 2.2 meter. Okey, soalan ni dia mau kita tentukan objek yang bergerak dengan lebih laju. Jadi yang mana lebih laju, A atau B? Ni kita boleh simpulkan objek A dia bergerak. Objek A bergerak lebih laju. Boleh ya? Sebab kita sudah samakan dia punya unit kan? Dan kita dapati objek A bergerak lebih laju dari objek B. Ya. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya, iaitu jisim per unit luas sejenis kepingan logam ialah 3 kg per meter persegi. Nyatakan kadar itu dalam gram per 100 cm persegi. Okey, jadi dia mau jawapan kita ni, jawapan akhir dalam bentuk gram per 100 cm persegi. Okey, kita jawapan akhir mesti dalam bentuk ini ya. Okey, yang diberikan ialah 3 kg per meter persegi. Jadi kadar 3 kilogram ya, 3 kilogram per meter persegi sama dengan 3 kilogram. Okey, meter persegi ni adalah 1 meter darab 1 meter. Betul kan? Jadi jadi kita tengok balik dia punya soalan dengan yang ini, dengan 3 kilo kan? 3 kilogram per 1 meter darab 1 meter kan? Jadi dia mau jawapan kita dalam bentuk gram per 100 cm persegi. Jadi kilogram ni kita akan tukar dia pergi gram dulu. Ini kilogram, kita akan tukar dia pergi gram. Jadi kalau kita mau tukar pergi gram, dan ini ya meter. Okay. Meter kita akan tukar pergi sentimeter. Okey, jadi kalau kita mau tukar kilogram, kita akan darab dengan 1,000 gram. Okey, jadi meter kita akan darab dengan 100. Meter pergi sentimeter 100. 100 cm darab 100 cm. Jadi 3 darab 1000 gram akan dapat 3000 gram. Dan 100 darab 100 kita akan dapat 10,000. Kalau darab ni kan kita kira saya dia punya kosong kan, sifar dia. Jadi sifar dia ada 1, 2, 3, 4. So, jawapan dia
sifar dia ada 4. Okay. Ini dia jadi cm persegi. Okay. Jawapan yang dia mahu kita 100 cm persegi. 100 cm persegi. Tapi kita di sini jawapan akhir kita 10.000 cm persegi. Jadi kita permudahkan. Dia boleh permudahkan kan ni. Jadi kita mau dia 100 saja. Kita potong. Tinggallah 30 gram per 100 cm persegi. Boleh faham ya? Okey, ini adalah soalan terakhir yang kita bincangkan dalam kelas. Tapi nanti kalau cikgu akan berikan latihan juga untuk kamu mudah faham, sebab ni soalan dia banyak jenis, dia boleh banyak persoalan yang boleh diselesaikan. Sebab ini kan masalah soalan penyelesaian masalah. Jadi nanti cikgu bagi soalan, kalau macam tidak faham ataupun masih bingung-bingung, chat cikgu ya. Kita boleh bincang sama-sama. Kalau macam banyak student yang tanya, kita akan buat open discussion, pembincangan yang terbuka untuk semua boleh tahu macam mana mau buat gitu ya. Jadi jangan segan-segan chat cikgu. Nanti cikgu upload soalan macam biasa dalam grup ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.